So, Cik Amir bertanya, salam tuan, Waalaikumsalam. Boleh tuan share pasal pecah-pecahan hutang macam contoh tuan jawab tadi, apa yang dimaksudkan hutang pecah? So, katakanlah dia ada hutang 100,000, katalah personal loan tu 100,000. So, kalau kita nak bayar habis 100,000 tu mungkin agak susah dan ambil masa yang lama. Jadi apa kita buat ialah kita boleh refinance 100,000 tersebut kepada dua loan, yang satu kecil, satu mungkin besar. So katalah kita ambil 30-70%, so katalah 100,000, so 30,000 satu loan, 70,000 satu loan. Okay. Bila kita buat macam tu, kita kena semua kena kira kan. So konsepnya macam tu lah. Sama ada efektif atau tidak, kena tengok kes kewangan masing-masing. Jangan pula lepas ni main, cik tadi kata boleh refinance pecah dua, dia pun main refinance pecah dua kan, tapi tak kerti macam mana nak kira, macam mana nak buat. Itu bahaya lah pula. Okay, tapi dari segi konsepnya ialah, kalau kita ada satu loan yang besar, kan agak sukar untuk kita langsaikan sekaligus sebab dia besar sangat kan. Jadi apa kita buat ialah kita pecahkan kepada segmen yang kecil-kecil. Contoh, 100,000 kita boleh pecahkan kepada 20,000 dan RM80,000. Contoh macam tu. Jadi 20,000 tu bayar kecil, 80,000 tu bayar besar sikit. Tapi keseluruhan bayaran dua-dua masih lagi kecil berbandingkan dengan bayar 100,000 sebagai contoh. Okey, tapi itu nak kena buat kiraan. Itu pun kalau boleh lakukan. Kalau tak boleh, jangan guna kaedah ni. Kita ada banyak lagi kaedah lain. Ada 7 kaedah macam saya ceritakan tadi, okey, untuk menyelesaikan hutang dengan cepat. Now, kalau kita gunakan kaedah yang pecahkan hutang tu, jadi bila hutang tu jadi kecil, lebih mudah untuk kita langsaikan sebab dia kecil. So saya bagi contoh 20,000 dengan 100,000, jadi yang 20,000 tu mungkin bayar 200 bulan, yang 80,000 tu bayar 800 bulan. Sebelum ni kita mungkin bayar 1,500 bulan contoh. Jadi sekarang kita dah ada ekstra RM500. Jadi kalau kita ambil ekstra RM500, 10 bulan dah ada RM5,000. So kita boleh ambil duit RM5,000 tersebut dan kita boleh bayar hutang kecil yang berbaki RM20,000 tu. So secara purata dalam tempoh 3 tahun, hutang kecil tu dah boleh langsai dulu. Jadi yang hutang besar yang RM80,000 pula apa jadi? Oleh sebab 3 tahun dah berlalu, hutang besar pun dah jadi kecil juga. Mungkin daripada RM80,000 dah tinggal RM70,000. Jadi yang RM70,000 ni apa kita buat ialah kita pecahkan lagi. Mungkin RM20,000, RM50,000 sebagai contoh macam tu. Tapi sekarang aliran tunai kita dah meningkat. Sebab apa? Sebab kita dah ada kelebihan RM200. Hutang RM20,000 pertama yang dah selesai, kita dapat RM200, lebihan daripada RM500 masa kita refinance kedua-duanya, sebenarnya kita dah lebihan RM700. Jadi RM700, 10 bulan dah ada RM7,000. Kalau kita bayar dekat hutang RM20,000 yang batch kedua, kita boleh langsaikan tempoh masa mungkin dalam 2 tahun setengah lebih kurang itu. Termasuk bayaran bulanan dia. Okey. Jadi nanti hanya tinggal hutang RM50,000. Nak buat lagi boleh kecilkan lagi. Sebagai contoh, mungkin 20, 30. Atau masa tu mungkin hutang yang 50 tu dah tinggal 40. Jadi kita boleh buat 20, 20 sebagai contoh. Itulah seterusnya. So nak tahu detail, kena kira and then kena buat simulasi. Baru kita nampak bila langsai, hutang mana langsai, cara kita bayar dan sebagainya. Okey. Itu pun kalau kaedah ini sesuai untuk situasi tersebut. Kalau tak, kita guna kaedah lain. Macam saya sebutkan dalam khusus forensik kewangan yang saya anjurkan, kita ajar 7 kaedah cara macam mana nak langsaikan hutang dengan cepat. Jadi dengan menggunakan kaedah tersebut, biasanya kita dapat pendekkan paling lama pun setengah daripada masa. Kalau 10 tahun, 5 tahun dah selesai. Kalau bagi 7 tahun, mungkin 3 tahun dah selesai. Lebih kurang itu. Itu paling cokiah lah. Okay? Tapi kalau kita optimize, kita structurekan balik, betul-betul kita fokus, hutang ni lah masa setahun dulu dah selesai lah. Tak lama pun. Boleh tanya peserta-peserta saya yang terdahulu, macam ni kita dapat selesaikan hutang tu dengan cepat. Dan bukan semua hutang perlu kita langsaikan ni konteks menjawab soalan. Okay? Tapi kita kena tengok situasi keseluruhan kewangan atau kes kewangan individu atau peserta tersebut, dan baru kita boleh tentukan sama ada sesuai tak untuk langsaikan hutang, atau sesuai tak untuk tambah harta, atau sesuai tak kita buat hybrid. Sebahagian ni kita langsaikan hutang, sebahagian ni tambah harta, ataupun kita hybrid lagi, tak langsaikan usaha langsung, sebahagian ni kita kecilkan hutang, sebahagian ni kita tambah harta, dan kita juga ada mekanisme untuk langsaikan hutang secara automatik. So itu semua kena tengok berdasarkan kes kewangan peserta. Okay. Sertai live bersama saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan, setiap Sabtu jam 9 malam. Jumpa anda di sana.